Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada para peserta yang dihormati sekalian. Yang berusaha Encik Ahmad bin Mat Nazri, Ketua Bahagian Skim Bencana Kerja Pekerja Sendiri Perkeso, Encik Khairullah Mahfud, Pegawai Tadbir Kanan Skim Bencana Kerja Pekerja Sendiri Perkeso, Encik Nur Azman Ahmad American, Pengurus Kanan, Bahagian Pembangunan Modal Insan, Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Timur, ECRDC, Cik Aina Adnan, Pegawai Perkhidmatan Pekerjaan Perkeso, Barisan Jawatan Kuasa dan seterusnya, para hadirin yang dihormati sekalian. Selamat datang ke webinar program keusahawanan dan skim perlindungan untuk yang bekerja sendiri, kenapa perlu dan apa manfaat. Saya Nura Syafiah, moderator dan hos anda pada program petang ini. Hadirin sekalian diminta untuk sentiasa menghormati sesi webinar. Anda diminta untuk berada di dalam mood senyap sepanjang masa. Sesi ini juga akan dirakam bagi tujuan rujukan penganjur. Untuk bertanyakan sebarang soalan, anda boleh menggunakan ruangan kotak sembang dan kami juga akan mengadakan sesi soal jawab di penghujung webinar nanti. Baik, hadirin sekalian, suatu ketika dahulu pekerjaan atau kestabilan kerjaya menjadi fokus utama dalam mencari kelangsungan hidup. Namun ketika ini dengan norma baru akibat pandemik COVID-19, semakin ramai yang beralih kepada pekerjaan yang lebih fleksibel. Malah keusahawanan dan ekonomi gig juga dilihat mampu menjana lebih banyak pendapatan berbanding beberapa sektor yang lain. Untuk itu, kita harapkan perkongsian pada petang ini dapat membuka minda kita serta dapat menambah pengetahuan dan manfaat kepada para peserta. Hadirin sekalian, bagi memulakan majlis kita pada petang ini, saya ingin menjemput yang berusaha Encik Azhar bin Mat Nazri, Ketua Bahagian Skim Bencana Kerja Pekerja Sendiri Perkeso untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Encik Azhar. Okey, terima kasih pengacara majlis yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. So, yang berusaha Encik Nur Azman Marikan, Pengurus Kanan Bahagian Pembangunan Modal Insan ECRDC, Cik Fairul daripada ECRDC, kemudian yang berusaha rakan pejawatan saya di SPS iaitu Cik Khairullah Mahfud, Pegawai Tadbir Kanan Bahagian Skim Pekerjaan Sendiri, yang berusaha Puan Aina Adnan, Pegawai Perkhidmatan Pekerjaan Perkeso. Jadi terlebih dahulu bagi pihak Perkeso, saya ingin mengucapkan penghargaan buat pihak pengurusan ECRDC kerana menjemput saya ke sesi webinar ini. Ya. Terima kasih juga kepada ahli panel jemputan daripada ECRDC dan Perkeso yang hadir meluangkan masa bagi kongsikan topik yang akan dibentangkan sebentar lagi. Seterusnya kepada para peserta yang hadir bagi menjadikan sesi webinar ini. Ya. Hadirin yang saya hormati sekalian, perlindungan kesempatan sosial adalah merupakan hak asasi manusia, ya, sejagat yang menyediakan perlindungan kesihatan, keselamatan sumber pendapatan serta pekerjaan kepada individu serta masyarakat secara umumnya. Perlindungan ini adalah penting bagi memastikan kehidupan individu terus terbela dan tidak terjerumus ke arah kemiskinan yang boleh membawa kepada masalah sosial ekonomi yang lain. Jadi sebagai peneraju kesempatan sosial lebih 5 dekad sejak 1971, kami di Perkeso amat komited dalam memastikan perlindungan kesempatan sosial yang menyeluruh di negara ini meliputi setiap individu berorientasi pelbagai golongan sasar.
Perkeso bermula dengan penyediaan perlindungan keselamatan pekerjaan daripada bencana kerja atau kemalangan pekerjaan dan kelaitan di bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 ataupun dikenali sebagai Akta 4 kepada golongan pekerja yang mempunyai majikan, iaitu di sektor formal. Menyedari akan sumbangan sektor informal dan keusahawanan dalam pembangunan produktiviti negara, Perkeso telah memperluas skop pelindungan kepada pekerja di sektor bukan formal, termasuklah orang bekerja sendiri menerusi pengubalan Akta Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri 2017 atau dikenali sebagai Akta 789. Sebagai bukti komitmen kami dalam memastikan bukan sahaja pekerja formal, malah individu bekerja sendiri turut diberikan perlindungan yang sama. Dia punya konsep dia adalah no one left behind. Semua orang akan dilindungi. Malah melalui sistem insurans pekerjaan SIP atau 800, peranan Perkeso kini diperluaskan lagi bagi memberi perlindungan pekerjaan kepada individu kehilangan pekerjaan dan orang ramai yang memerlukan bantuan peluang pekerjaan berorientasi sektor formal, informal dan keusahawanan. Oleh itu, setinggi-tinggi penghargaan kepada pihak ECRDC kerana menyediakan platform khas ini buat Perkeso berkongsikan manfaat perlindungan serta perkhidmatan pekerjaan dalam sektor pekerjaan sendiri dalam usaha memperkasakan perlindungan keselamatan sosial, peluang pekerjaan yang berkualiti khas untuk penduduk di wilayah ECRDC. Melalui perkongsian pada hari ini, diharap dapat membuka ruang dan peluang kepada orang ramai untuk merebut manfaat serta perkhidmatan yang disediakan menerusi ECRDC serta Perkeso sekaligus meningkatkan kelestarian taraf hidup yang berkualiti pada masa-masa akan datang. Saya percaya dengan usaha sama ECRDC dan Perkeso, lebih ramai individu dari wilayah ini akan dapat dibantu dan objektif bersama sesi webinar kepada hadirin yang hadirat sekalian. Semoga sesi webinar ini akan memberi manfaat kepada kita semua. Jadi saya sudahi dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih Tuan Haji Azhar di atas ucapan aluan tersebut. No one is left behind. Betul ya kata-kata Tuan Haji sebentar tadi. Jadi dengan kerjasama Perkeso dan juga ECRDC, kita harapkan semua sektor dapat terus bersama-sama dilindungi di bawah program-program anjuran kerjasama ini. Baik, seterusnya majlis ingin mempersilakan panel pertama kita untuk membuka sesi perbincangan pada hari ini. Encik Khairullah merupakan pegawai tadbir kanan bahagian skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri Perkeso. Beliau bertanggungjawab menguruskan operasi di bawah skim pekerjaan sendiri SPS, termasuklah merancang dasar SPS, mengawasi perkhidmatan pelanggan dan merancang strategi pemasaran kepada golongan sasar. Cik Khairullah akan membawakan topik antara pendapatan dan keselamatan, ketahui perlunya perlindungan dan manfaat jika ditimpa musibah. Oleh itu, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Encik Khairullah untuk pembentangan. Dipersilakan. Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Salam Perkeso untuk semua yang hadir dalam sesi webinar pada petang ini, yang sudi meluangkan masa bersama-sama kita semua untuk berkongsi apa jua maklumat yang kita mampu kongsikan pada petang ini. Terima kasih Puan Pengerusi Majlis, yang berusaha Tuan Haji Azhar bin Nazri, Ketua Bahagian Skim Pekerjaan Sendiri, Tuan Nur Azman ya, daripada Modal Insan ECRDC, Cik Aina Adnan, rakan kerja saya di Perkeso,
dan juga semua urusia lah ICRDC dan Perkeso yang melaksanakan sesi webinar pada petang ini sehingga berjaya insya-Allah. Okey, untuk pertamanya saya akan siarkan dahulu video bingkisan daripada Perkeso untuk kita sama-sama hayati kandungannya. Sekejap ya. Ini semua pendapatan kita, Cap. Yang penting halal. Alhamdulillah. Kalau apa-apa jadi pada aku, Cap, macam mana dengan orang nanti? Lagi aku ada kudrat, bulan 4 kerat aku ni, aku akan usaha untuk orang. Kalau kau tanya pasal pelindungan kerja aku dah cara Perkeso. Harap-harap kalau apa-apa jadi pada aku masa kerja, time aku susah ke, bolehlah ada orang bantu keluarga aku sikit banyak. Kau tak nak carum ke? Bagus tau. Bayar bulan-bulan tu leceh lah. Anak aku nak keluar lagi ni, mesti banyak nak pakai duit. Kita ni sebenarnya sama je kan. Cari duit untuk teruskan hidup. Kuat untuk orang sekeliling kita. Kalau seorang-seorang tu boleh je lah fikir pasal diri sendiri. Kesian kat dunia aku. Sangat-sangat pun nak kena keluar melalui seorang-seorang. Mat, mana tu? Tak bantu aku sikit lah, Mat. Tapi kalau susahkan kau tak apa tau. Aku cuba-cuba je ni. Okay, aku gerak sekarang. Assalamualaikum. Salam. Cap. Apa benda ni? Kenapa tak beritahu aku? Bila kena ni? Baru 2 minggu. 2 minggu? Sikit je. Doktor pun cakap sementara je ni. Lagi 3-4 bulan. Okey lah, sembuh. InsyaAllah. Kau doakan lah. Apa, Mak? Kau mesti lagi perlukan daripada aku. Tak payah, tak payah. Tak apa, Cap. Aku ada. Kau jangan risau. Kau ingat tak aku ada cakap pasal Perkeso itu? Alhamdulillah aku dah carum. Jadi adalah duit. Diorang bantu. Kau dah carum ke belum? Aduh. Cap. Jangan tunggu. Betul aku cakap. Malang tak baru, Cap. Kadang-kadang kita buat hati-hati, Cap. Orang kita tak tahu, Cap. Orang ada yang handphone, mabuk, tak ada lesen, Cap. Orang lain jadi mangsa, Cap. Alhamdulillah ada Perkeso, Cap. The moment kita carum je, kita terus dapat coverage tau. Tak susah pun, Cap. Sekarang ni, daftar online je pun boleh, Cap. Ni, kursi roda. Aku tak mampu nak beli sendiri, Cap. Buat-buat aku, MC semua je, Perkeso yang tanggung. Dapat duit sebulan pun dah macam gaji sebulan aku, Cap. Macam-macam aku dapat, aku cuba sangat. Minggu depan ni aku nak pergi pusat rehab Perkeso dekat Melaka. Nak rawat kaki aku balik. Kau kena carum cepat, Cap. Jangan tunggu. Dah, kau pakai je. Duit aku ada. Kau settle anak bini kau dulu. Saya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Saya datang sana. Saya datang sana sekarang. Terima kasih. Mal, ini aku dah selamat. Aku dah jadi bapa. Alhamdulillah. Saya ajak. Aku nak kena gerak dulu ni, nak kena hantar makanan. Lepas tu baru nak kena pergi hospital. Aku gerak dulu Okey. Hati-hati tau. Kau carum-carum. Mal, terima kasih Terima kasih tau. Kak, aduh Sikit lagi nak sampai ni, Kak. Kejap. Sikit lagi. Sesungguhnya meninggalkan para waris dalam keadaan bahagia itu lebih baik dari meninggalkan mereka dalam keadaan miskin dan meminta-minta. 72,631 kes kemalangan telah dilaporkan. 48% adalah kemalangan perjalanan pergi balik kerja. Skim Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri menyediakan faedah tunai kepada orang berinsurans bekerja sendiri dan tanggungannya di samping menyediakan rawatan perubatan, pemulihan jasmani dan latihan vocational. Perlindungan yang bermula dari satu sektor sahaja pada tahun 2017 kini telah diperluaskan kepada 19 sektor yang lain di bawah Skim Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri. Jangan ambil mudah, bertindak sebelum terlambat.
Untuk maklumat lanjut, layari matrix.perkeso.gov.my atau hubungi 1300 22 8000. Itu syarat dengan kandungannya yang amat bermakna ya, yang kita nak sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua. Okey, Assalamualaikum sekali lagi dan selamat petang. Saya Hairullah bin Mahfuz daripada Skim Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri, Perkeso. Dan petang ini kita akan mengambil masa sedikit untuk sama-sama kita berkongsi apa jua pengalaman dan pengetahuan yang saya ada berkaitan dengan Skim Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri untuk kita kongsikan kepada anda semua. Okey, terima kasih kepada Urustia Majlis, kedua-dua agensi, ECRDC dan juga Perkeso kerana dengan idea yang ada ini kita dapat berkongsi, mengadakan sesi webinar kepada semua para sasaran, usahawan dan orang yang bekerja sendiri. Okey, agenda pada hari ini tak lain tak bukan kita akan berkongsi apa itu SKSPS, faedah yang disediakan, kaedah pendaftaran dan juga apakah inisiatif kerajaan ya di menerusi SKSPS. Baiklah, seperti yang kita sedia maklum bahawa rakyat negara kita ini terbahagi kepada beberapa kategori ya, dengan B40-nya, dengan M40-nya, dengan T20-nya. Jadi B40 ni sebenarnya adalah mereka yang merupakan sasaran utama kepada Perkeso, memandangkan mereka inilah yang menjadi punca ataupun isu semasa masalah ekonomi kepada negara sekira tidak ditangani dengan baik. Apakah itu B40, M40 dan T20? Seperti yang saya paparkan di skrin pada hari ini, kelihatannya bahawa B40 adalah mereka yang berpendapatan ya, isi rumah dengan pendapatan di bawah RM4,850 ke bawah. Inilah yang dikatakan B40. Dan apakah itu M40? M40 iaitu di antara kadar isi rumah ya, pendapatan isi rumah dengan RM4851 hingga RM10,971 Manakala T20 adalah yang lebih daripada itu iaitu dengan pendapatan isi rumah RM10,971 dan ke atas. Kenapa B40 menjadi sasaran utama kepada kami? Sebab di situ ya, B40 menurut rekod sebelum berlakunya MCO, terdapat lebih kurang 40% penduduk Malaysia yang bekerja ya, dengan pendapatan isi rumah sebanyak seperti yang dinyatakan iaitu di bawah RM4,850. Dengan kadar RM4,850, bayangkan isteri bekerja, suami bekerja, mungkin anak-anak yang bujang bekerja, tapi pendapatan mereka masih di bawah paras RM4,000. Di situlah keluarga tersebut akan dikategorikan sebagai di bawah B40. Jadi golongan-golongan B40 inilah sebenarnya yang berisiko untuk menghadapi kesukaran hidup sekiranya diri mereka, salah seorang daripada mereka ditimpa bencana ataupun gejala yang tidak boleh bekerja lagi, termasuklah kematian. Contoh video tadi adalah salah satu sketsa bagaimana menceritakan golongan-golongan ini berperanan dalam sistem sosial di negara ini. Bayangkan seorang suami yang bekerja, isteri yang menjual kuih, akhirnya suami ditimpa kemalangan dan tidak meninggalkan apa-apa caruman ataupun pencen kepada isteri, menyebabkan isteri dan anak yang baru dilahirkan berada dalam paras kemiskinan. Itulah suasana yang Perkeso melihat ia sebagai suatu perkara ataupun sasaran yang perlu kita selesaikan ya,
dari sudut pendaftaran dan caruman bagi memastikan bahawa jaminan keselamatan sosial mereka terjamin. Jadi dalam hal ini saya lebih suka mengupas Sahih Al-Bukhari, hadis Sahih Al-Bukhari yang dinyatakan juga dalam video tadi, iaitu sungguhnya meninggalkan para waris dalam keadaan berharta itu lebih baik dari meninggalkan mereka dalam keadaan miskin dan meminta-minta. Dalam hal ini, bila kita menggalakkan orang ramai yang menjadi sasaran kepada kita untuk mencarum dan membayar sedikit kadar caruman, iaitu tak lain tak bukan kita nak pastikan bahawa mereka ada sesuatu yang boleh ditinggalkan kepada waris sekiranya mereka ditimpa kemalangan yang membawa maut ataupun dalam keadaan mereka hilang upaya, langsung tak boleh bekerja, tak boleh menyumbang sebarang pendapatan kepada keluarga dan malah sekiranya tak ada perkeso, mereka lebih menyukarkan lagi keadaan keluarga tersebut. Bayangkan keadaan video tadi, pelakon Bito tadi, sekiranya beliau betul tidak mencarum seperti yang dilakonkan, sekiranya beliau masih hidup ataupun tidak mati seperti mana skrip tadi, apa akan berlaku? Isteri yang hanya berpendapatan menjual kuih, tak mampu untuk membayar kos rawatan kepada beliau. Yang daripada kemalangan tersebut menunjukkan bahawa beliau dalam keadaan begitu parah, kemalangan dengan motosikal, dengan motorkar, terterak begitu, mungkin beberapa bahagian anggota beliau patah riuk. Siapa yang nak tanggung dia punya kos rawatan? Jadi dalam hal inilah kenapa perkeso tampil dengan hasrat murninya untuk memberikan sedikit bantuan kepada orang berinsurans tersebut dan para keluarganya supaya dapat meneruskan kehidupan hari-hari berikutnya dengan lebih baik daripada sekiranya mereka tidak mencarum dengan perkeso. Di situlah peranan perkeso dihasratkan, disampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua. Baiklah. Konsep perlindungan keselamatan sosial perkeso seperti yang saya paparkan terdiri daripada 3 komponen berikut, iaitu yang pertamanya pooling resources, iaitu kita sama-sama bergotong royong, semua golongan B40, M40, T20 sama-sama menyumbang mencarum di bawah satu dana perkeso untuk mengumpul suatu dana yang mampan dan kuat bagi dikongsikan dan dialirkan kepada semua yang memerlukan. Mungkin daripada 10 orang yang mencarum, tak semua insya-Allah yang akan ditimpa kemalangan. Jadi yang bermasalah, yang ditimpa ujian, mungkin dalam seorang atau 2 orang, mereka inilah yang akan menerima manfaat daripada perkongsian dana tersebut. Ini yang dikatakan pooling resources. Ini analogi dia secara mudah. Maknanya yang susah akan dibantu oleh orang yang senang. Yang senang, bersyukurlah. Kita dalam keadaan tidak ditimpa sebarang ujian, kemalangan, maka teruskanlah hidup kita dengan terus menyumbang. Tak perlu kita mempertikaikan, saya menyumbang, saya tak dapat claim, saya rugi. Sepatutnya dalam keadaan dunia yang bertamadun ini, kita mensyukuri apa juga yang Tuhan berikan, dalam keadaan sehat, tidak ada kemalangan, malah dapat membantu pula mereka yang susah. Inilah dikatakan pooling resources. Dan apa itu sharing risk?
Daripada perkumpulan dana tadi, kita melihat ya bahawa di Perkeso ini kita melihat bahawa tidak kira apa juga bentuk pekerjaan yang dibuat oleh mana-mana orang bekerja, tak kira dia bekerja dengan bermajikan ataupun mereka bekerja sendiri, ya, dia punya kadar risiko kerja itu tidak dinilai, ya, tidak diambil pusing oleh Perkeso. Sebaliknya, caruman seorang yang bekerja sebagai pemetik buah kelapa yang berisiko tinggi, panjat pokok, ya, sama saja kadar caruman mereka dengan mereka yang menjual kuih di tepi jalan ataupun mereka yang menghantar makanan ke tempat pelanggan. Ini yang dikatakan sharing risk. Orang yang berisiko tinggi, orang berisiko rendah, mereka tetap sama kadar carumannya, dan bila berlaku sebarang kemalangan ataupun kontingensi, mereka akan mendapat kadar faedah yang sama bergantung kepada tahap kecederaan. Ya, itu yang dikatakan sharing risk. Inilah juga kelebihan Perkeso. Okey, replacement of income pula memainkan peranan di mana-mana pekerja ya yang ditimpa kemalangan, mereka sudah tidak mampu lagi untuk hadir bekerja ya, selepas disahkan oleh majikan, ataupun kalau sekiranya mereka bekerja sendiri ya, mereka sudah tidak mampu membuat penghantaran makanan dan sebagainya sebabkan kecederaan. Di situ doktor yang merawat akan menasihatkan beliau untuk duduk di rumah, berubat dan tunggulah sehingga disahkan beliau boleh kembali bekerja, membuat penghantaran sebagai rider contohnya. Dalam hal ini, Perkeso akan menggantikan pendapatan yang hilang tersebut disebabkan tidak hadir bekerja dengan bayaran faedah berbentuk faedah hilang upaya sementara, kalau melibatkan maut dan sebagainya, maknanya replacement of income ini akan dibayar kepada waris ataupun balu kepada orang berinsurans tersebut dalam bentuk pencen. Inilah yang dimaksudkan dengan replacement of income. Jadi kalau orang bertanya, adakah dengan mencarum Perkeso ini boleh menjadikan kaya? Tidak, dalam mana-mana insurans tidak ada perkataan yang akan menjadikan seorang itu kaya sekiranya ditimpa kemalangan. Jika ada, di situlah manipulasi akan dikesan. Ya, next. Okey, seperti yang mana kata-kata aluan tadi dinyatakan oleh Tuan Haji Azhar ya, bin Mat Nazri, di mana Perkeso ini telah terdiri ya di bawah 3 akta berikut ya. Akta 4 bermula tahun 1969, Akta 800 pada tahun 2018 dan begitulah Akta 789 yang saya akan kongsikan pada petang ini, iaitu Akta Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri kepada mereka yang bekerja sendiri. Di bawah Akta 789 ini, ia bermula pada tahun 2017 dengan sasaran utamanya kita fokusan kepada mereka yang bekerja di bawah industri pengangkutan penumpang, termasuklah pemandu teksi, e-hailing dan bas. Mereka ini adalah wajib mencarum di bawah SKSPS. Ya, ini bermula Jun 2017. Kemudian pada 1 Januari 2020, kita telah kembangkan kepada 19 sektor yang lain seperti yang tertera di skrin, seperti perikanan, makanan, pembuatan, penjaja dan lain-lain. Ini selepas kita melihat bahawa permintaan kepada mereka ini
terhadap perlindungan keselamatan sosial begitu relatif sekali. Mereka ini ramai ya, di kalangan mereka ini yang dikatakan berjumlah hampir 2.7 juta penduduk Malaysia terlibat ya dengan aktiviti pekerjaan sendiri di negara ini. Jadi sekiranya Perkeso tidak menyediakan satu perlindungan yang baik kepada mereka, apakah akan terjadi kepada mereka ini? Sekiranya 40% daripada penduduk negara ini yang dikatakan B40 tadi terdiri daripada sektor-sektor ini, sekiranya mereka dengan pendapatan 4,000 berikut sudah pasti akan menghalang mereka untuk membeli perlindungan konvensional yang lain. Yang kita faham agak mahal dan membuat mereka tidak mampu untuk membeli perlindungan tersebut bagi setiap mereka yang bekerja sendiri. Sebab itulah Perkeso tampil, walaupun kita pada asalnya pada tahun 1969, kita tumpukan kepada mereka yang bekerja bermajikan, ada potongan majikan, ada potongan pekerja, bagi melindungi mereka daripada bencana pekerjaan dan juga ilat. Kemudian pada tahun 2017 kita kembangkan perlindungan yang telah memberikan signifikan kejayaan dia melindungi rakyat pekerja Malaysia ini melalui skim pekerjaan sendiri bagi memastikan bahawa semua rakyat Malaysia, tak kira sama ada mereka yang bekerja dengan majikan ataupun mereka yang bekerja sendiri, tetap dilindungi di bawah Perkeso dengan kadar caruman yang begitu rendah, hanya 1.25%, 1.75%, mereka mampu untuk dilayan seperti mana pekerja bermajikan. Sebab itulah kita menggalakkan mana-mana service provider yang membuat partnership ya dengan mana-mana freelancer, rider dan sebagainya. Fikirkanlah perkara ini. Bersama-samalah dengan Perkeso mengembling, mengajak mereka untuk berdaftar dengan Perkeso bagi memastikan mereka mendapat hak-hak mereka sebagai seorang rakyat Malaysia yang bertamadun. Sebagai service provider seperti Troopers, Grab, GrabFood, Foodpanda dan sebagainya, mereka ini adalah syarikat gegasi ya, yang begitu aktif mengambil peluang daripada perkembangan gig ekonomi di negara ini. Namun begitu, sebagai manusia yang bertanggungjawab di negara ini, perkembangan ekonomi yang baik tersebut tidak akan berjalan lancar tanpa menjaga kebajikan dan keselamatan sosial para freelancer berkenaan. Sebab mereka adalah sebahagian daripada kita dan kita adalah sebahagian daripada mereka. Di bawah skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri, kita menyediakan 8 jenis faedah seperti berikut, iaitu yang pertamanya faedah perubatan. Faedah perubatan ni kita memberikan bantuan bayaran bentuk secara percuma ya, kos rawatan secara percuma kepada mana-mana orang bekerja sendiri yang ditimpa kemalangan melalui ya mana-mana klinik, panel Perkeso ataupun klinik ataupun hospital kerajaan sehingga mereka pulih sepenuhnya. Jadi permohonan mereka ini boleh dibuat terus kepada Perkeso yang berhampiran. Sekiranya mereka telah pun membayar kos rawatan tersebut, di bawah faedah ini mereka boleh membuat tuntutan bayaran balik ganti belanja kepada Perkeso. InsyaAllah Perkeso akan melayani mereka dan membayar semula kos rawatan yang dikeluarkan tersebut seperti mana peruntukan di bawah Akta Fee 1951. Faedah yang kedua iaitu faedah hilang upaya sementara. Kita bayar kepada orang berinsuran bekerja sendiri yang ditimpa kemalangan langsung tak boleh bekerja.
doktor yang merawat telah memberikan MC sekurang-kurangnya 4 hari, termasuklah hari kemalangan. Ya, dengan kadar minimum bayaran iaitu RM30 sehari ataupun sehingga maksimum RM105.33 sehari. Jadi bergantunglah kepada berapa hari yang telah doktor berikan MC kepada mereka. Manakala faedah hilang payah yang ketiga, faedah hilang payah kekal iaitu faedah ketiga, artinya hilang payah ni artinya hilang upaya yang berkekalan hingga mengurangkan keupayaan seseorang untuk menjalankan pekerjaannya. Selepas habis rawatan, hilang upaya sementara, dah habis MC dan sebagainya, makna doktor akan tentukan sama ada orang bekerja sendiri ini mampu bekerja sendiri lagi ataupun tidak, bergantung kepada peratusan yang akan dinilai terhadap hilang upaya kepada orang bekerja sendiri tersebut. Sekiranya taksiran tidak lebih 20%, bayaran perkesok akan buat secara pukal kepada orang bekerja sendiri tersebut. Sekiranya taksiran melebihi 20%, 1/5 daripada kadar harian faedah tersebut akan dibayar secara pukal dan bakinya dibayar secara bulanan untuk sepanjang hayat. Okey, untuk faedah keempat iaitu faedah hilang allowance layanan sentiasa. Iaitu allowance yang diberikan kepada orang berinsurans, bekerja sendiri yang tidak berdaya dengan teruknya akibat bencana pekerjaan, sehingga memerlukan layanan tersendiri oleh orang lain. Tak kiralah kalau suami yang cedera, isteri yang jaga, isterilah yang akan dapat allowance bulanan dengan sebanyak RM500 sebulan. Mungkin kalau dia seorang bujang, mak je yang jaga, maka mak dia lah yang akan dapat bayaran allowance layanan sentiasa tadi sebanyak RM500. Dan seterusnya, faedah orang tanggungan seperti video tadi, kes di mana Beto telah pun meninggal, maka balu kepada Beto tadi dan anak beliau akan mendapat faedah orang tanggungan yang dibayar secara bulanan kepada waris yang layak akibat bencana pekerjaan. Jadi dalam contoh tersebut, sekiranya dia mencarum di bawah plan nombor 1 yang berharga RM13.10 sebulan, beliau akan mendapat sehingga RM945 sebulan. Sehinggalah anak yang dibesarkan tadi mencapai umur 21 tahun, maka bakinya akan dibayar terus kepada balu untuk sepanjang hayat. Okey, faedah yang seterusnya, yang keenam, iaitu faedah pengurusan mayat, iaitu faedah yang kita bayarkan sebanyak RM2,000 kepada waris, kepada orang tanggungan yang layak sekiranya orang insurans bekerja sendiri meninggal dunia akibat bencana pekerjaan. Kita akan bayar secara one off. Faedah yang ketujuh adalah faedah pendidikan. Faedah pendidikan ini ini merupakan suatu kemudahan dalam bentuk pinjaman atau beasiswa kepada orang berinsurans bekerja sendiri yang meninggal dunia akibat bencana pekerjaan tadi atau menerima bayaran faedah hilang upaya kekal dan memenuhi syarat-syarat kelayakan yang ditetapkan. Ini faedah pendidikan. Dan terakhir, iaitu kemudahan pemulihan jasmani atau vocational yang mana kita berikan secara percuma. Pemulihan jasmani itu sepertilah fisioterapi, pembedahan rekonstruktif, anggota tiruan, rawatan, hemodialisis, kerusi roda, tilam khas dan lain-lain. Manakala kemudahan vocational seperti latihan dalam bidang elektrik, jahitan, membaiki radio dan lain-lain. Okey.
Di sini kita paparkan bagaimana perbandingan di antara Pelan 1, Pelan 2, Pelan 3 dan Pelan 4 berperanan dalam memberikan manfaat faedah kepada orang-orang berinsurans bekerja sendiri. Ya, di bawah Pelan 1 ni, ya, di bawah SKSPS ini kita ada 4 jenis pelan, iaitu Pelan 1 yang dengan kadar RM157.20 setahun, Pelan nombor 2 RM232.80 setahun, dan pelan ketiga RM442.80 setahun, dan yang paling mahal di Perkeso di bawah skim ini, paling mahal adalah RM592.80 setahun. Itu untuk setahun. Sekiranya kita tak mampu, Perkeso telah membuka ruang cara membayar dalam bentuk bulanan, ya, di mana Pelan 1 kita buka kepada RM13.10 sebulan, Pelan kedua RM19.40 sebulan, Pelan ketiga RM36.90 sebulan, dan yang paling mahal adalah RM49.40 sebulan. Itu adalah merupakan pelan-pelan kadar caruman, ya, yang disediakan di bawah skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri. Kalau kita melihat perbandingan, ya, di antara empat pelan tersebut, untuk faedah hilang upaya sementara, kita menyediakan sehingga RM30 sehari untuk Pelan 1. Sehari MC pun dah cover balik caruman yang kita bayar untuk sebulan. Bayangkan RM13.10 sehari, sebulan kita dapat RM30 sehari. Dengan MC 4 hari kita dah cover banyak berbanding kos bulanan yang kita telah pun bayar. Begitulah seterusnya, yang paling mahal iaitu Pelan nombor 4, iaitu MC RM105 sehari berbanding kadar caruman yang beliau buat iaitu RM49.40. Itu untuk hilang upaya sementara. Tapi bayangkan, ya, untuk faedah orang tanggungan, sekiranya berlaku kematian disebabkan bencana pekerjaan, di bawah Pelan 1 waris orang tanggungan, isteri, anak-anak mungkin, ya, atau tak, kalau mereka masih bujang, kita akan bayar kepada mak bapak beliau, adik-beradik yang bawah 21 tahun dan sebagainya. Mereka akan mendapat, ya, faedah hilang upaya, faedah orang tanggungan, ya, sebulan sebanyak RM945 sehingga RM945 sebulan. Bayangkan. Kemudian Pelan nombor 2 RM1,395 sebulan untuk sepanjang hayat. Begitulah yang terakhir Pelan nombor 4 RM3,555 sebulan untuk sepanjang hayat. Bayangkan dengan caruman RM49.40 sebulan, waris anda akan mendapat RM3,000 lebih sebulan sepanjang hayat. Adakah kita mampu menyediakan bayaran sebanyak itu kepada waris kita sepanjang kita hidup? Kita tanya sendiri, tepuk dada, tanya selera. Itulah yang Perkeso mampu sediakan untuk waris-waris anda sekiranya kita ditimpa kemalangan dan menyebabkan kita maut. Okey, seterusnya. Untuk melayakkan tuan-tuan dan puan-puan berdaftar dan berlindung di bawah skim ini, syarat kelayakan utamanya adalah anda mestilah seorang warga negara Malaysia atau pemastautin tetap tanpa had umur. Lebih 60 tahun kalau masih menjual kuih, silakan boleh berdaftar dengan kami, ya. Syarat untuk berdaftar dengan kami adalah individu yang hendak mencarum tersebut mestilah membuat pekerjaan ataupun aktiviti pekerjaan sendiri tersebut dan mendatangkan hasil upah ataupun nafkah kepada diri beliau. Bukan beliau buat kerja itu atas suka-suka, ya. Tak ada pendapatan, tak boleh. Dia mesti berbayar, ya. Jadi kalau mereka ni ramai, ya, sejak akhir-akhir ini yang berdaftar dengan saya sendiri, mereka adalah kalangan makcik-makcik tukang urut.
di bawah program Mama Care LPPKN. Ya, terdapat lebih kurang 3,000 Mama Care di seluruh Malaysia yang dalam proses pendaftaran bersama kami. Begitulah dengan para nelayan di bawah program LKIM dan Perkeso. Lebih kurang 42,000 nelayan telah pun mencarum bersama kami di bawah kolaborasi di antara Perkeso dan juga LKIM. Begitulah juga dengan tentera, polis, GrabFood, Food Panda, malah trooper ya. Cik Kelvin ya, Cik Kelvin, trooper pun telah mencarum dengan baik dengan kami. Alhamdulillah. Jadi di sebelah kanan ini merupakan dia punya pelan kadar caruman. Tuan-tuan boleh pilih mana satu yang tuan-tuan puan-puan upaya untuk membayar. Kita tidak letakkan syarat tuan kena dengan pendapatan 1,000 kena bayar sekian, tidak. Di dalam hal ini, di bawah skim ini, tuan-tuan dan puan-puan terbuka memilih mana-mana satu pelan caruman yang dirasakan layak untuk dibayar. Ya, kita tak letakkan syarat di bawah undang-undang untuk atas perkara ini ya. Okey, saya rasa masa pun dah habis pukul 4. Okey, berikut adalah 3 jenis inisiatif kerajaan yang dibayar melalui Perkeso, iaitu Penjana Gig, SPS Lindung dan SPS Prihatin Wanita. Tadi saya telah nyatakan 4 kadar caruman ya. Jadi di bawah inisiatif kerajaan ini, kerajaan memilih Plan Kadar Caruman jenis 2, RM23280 sebagai asas pelindungan kepada mereka yang menyertai program ini. Di bawah penyandang gig dan juga SPS Prihatin Wanita, format padanan caruman 30%. Mereka hanya perlu membayar 30% daripada Plan 2 untuk melayakkan mereka mendapat pelindungan selama 12 bulan, iaitu berjumlah RM69.80 sahaja. Bayar RM69.80 sudah layak untuk dapat perlindungan 12 bulan. Bayar sekali RM69.80, mereka telah layak dapat 12 bulan perlindungan. Itulah kebaikan prihatinan kerajaan dan Perkeso dalam hal ini. Manakala SPS Lindung pula, mereka ni dibayar secara penuh oleh kerajaan. Tak perlu bayar apa pun. Jadi mereka ni terdiri daripada kategori yang berbaik, yang berpotensi ya, yang frontliner, yang berisiko tinggi ya sepanjang MCO yang lalu. Sebab itu kerajaan memberikan tajaan 100% kepada 4 kategori ini, iaitu mereka yang terdiri daripada sukarelawan, perkhidmat rumah ibadat, anggota sektor awam yang berstatus contract for service dan juga delivery riders, tak kira yang gig ekonomi ataupun yang biasa. Itulah antara inisiatif kerajaan yang boleh kita kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan sebagai usahawan ataupun orang bekerja sendiri yang mana yang ingin menyertai ya program-program ini masih terbuka selagi tuan-tuan dan puan-puan layak dan memenuhi syarat-syarat yang diberikan, insya-Allah kita akan daftarkan. Ya, bolehlah hubungi nombor telefon saya tadi di 012 374 5115 seperti di ruangan mesej ataupun hubungi 1300 228,000 untuk maklumat lanjut. Ya, insya-Allah nanti kita akan berhubung semula dan kita akan berkongsi maklumat seterusnya. Saya rasa itu saja perkongsian pada petang ini. Minta maaf kepada Urustia kerana mengambil masa sedikit daripada peserta lain. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, Waalaikumsalam Cik Khairullah. Terima kasih di atas pembentangan sebentar tadi. Saya difahamkan kita akan cuba menayangkan video testimoni oleh OBS, Orang Bekerja Sendiri Encik Nasaruddin Saleh. Mungkin kita boleh cuba pihak teknikal bantu untuk kita paparkan video tersebut.